جدنا وجدتنا ومشايخنا الأستاذنا وللخصوصا إلى المؤلف وشيخنا الشيخ محمد نور الدين بن عبد الله مربو البنجاري المقي ولخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا وشيوخنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan akan dia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala pada pagi yang mulia ini dapat kita bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Surau Diri Jumaat Hidayatul Islamiyah, Taman Sisili, Teluk Intan, Perak Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan ia sebagai La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walau sekecil apapun. Maka kita sambung kembali perbahasan kita pada hadis yang ke-139. Ha? 123. Mana satu ni? Kedudukan 102. Oh, jauh pula tu. Kedudukan orang yang lemah di sisi Allah 163. Betul ya? Baik.
Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang-belakang tu kita udah baca ya. Udah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fi darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, pada hadis ke-163 dengan tajuk kedudukan orang yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. An Mus'ab bin Sa'idin an abihi radhiyallahu anhuma أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم رواه النسائي. Dari Mus'ab bin Sa'ad daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, telah redha Allah Ta'ala ke atas mereka berdua, iaitu ya Allah meridhakan Mus'ab dan Allah meridai Sa'ad, bahawasanya beliau merasa dirinya mempunyai suatu kelebihan daripada sahabat yang lain yang di bawah beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya senya Allah menolong umat ini dengan doa orang-orang yang lemah, dengan salat mereka dan dengan keikhlasan mereka. Masya-Allah. Jadi ini adalah salah satu daripada apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang seorang laki-laki yang daripada kalangan sahabat yang bernama Mus'ab bin Sa'ad. Mus'ab bin Sa'ad. Maka Mus'ab bin Sa'ad pun mengatakan kepada dirinya bahawa beliau itu merasakan dirinya mempunyai suatu kelebihan yang tidak ada pada daripada sahabat-sahabat lain. Boleh jadi macam Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal dia ada satu kelebihan dia. Apa kelebihan Sayyidina Bilal? Ketika malam Lailatul Isra, malam Lailatul Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu afdalu, apakah amalan yang afdal atau amalan kelebihan, amalan yang telah engkau lakukan wahai Bilal? Kerana sesungguhnya aku telah mendengar bunyi telapak kakimu di dalam syurga Allah. Ini Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal tentang kelebihannya Sayyidina Bilal, yang bererti pada ketika itu amalan ini hanya daripada Sayyidina Bilal. Lalu kata Sayyidina Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, tidaklah aku ni mempunyai suatu amal yang lebih baik, melainkan apabila aku nak salat, aku akan berwuduk dan aku akan mengerjakan salat sunat wuduk. Lepas daripada wuduk, dia buat solat sunat wuduk. Dengan sebab yang demikian rupa menjaga kebersihan akan diriku, dan aku mengharapkan ridha pada Allah Ta'ala. Dan ketika itu apa yang berlaku? Kata Nabi, sami'tu, aku telah mendengar bunyi telapak kaki kau dalam syurga. Berarti dia dah masuk syurga Allah Subhanahu Ta'ala dengan sebab kelebihan yang ada pada Sayyidina Bilal. Ni Bilal tak cerita dengan orang, Nabi yang bertanya kepada Sayyidina Bilal. Namun apa berlaku kepada seorang sahabat yang namanya Mus'ab bin Sa'ad. Beliau ni detik dalam hati dia mengatakan dia ni ada satu kelebihan, satu keistimewaan yang lebih daripada para sahabat lain. Ini kita kena berhati-hati, masya-Allah. Kerana sifat ini boleh jadi ia akan terjerumus, ataupun kalau ia berlebihan ia akan terjerumus kepada sikap yang namanya ujub. Al-ujub. Ujub ni apa dia? Iaitu merasa hebat diri. Itulah ujub, masya-Allah. Ini sifat dia datang daripada sifat kecil je. Mula-mula kecil je sifat tu. Dia datang daripada sifat riya'. Riya' disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat riya' daripada kalimat asalnya ra'a. Ra'a yara ra'yan. Itu tasrif dia gitu. Ra'a yara ra'yan fahuwa ra'iun wa dzaka mura'id. Masya-Allah. Ra'a, apa maksud ra'a? Melihat. Masya-Allah. Jadi apabila seorang itu melakukan suatu ketaatan, apabila seorang itu melakukan suatu kebaikan, apabila seorang itu melakukan suatu perkara yang dianggap sebagai baik dengan niat untuk dipertontonkan kepada orang, itu masuk riak, insya-Allah. Dia buat kebaikan, dia buat suatu amal kerana niatnya nak tunjuk pada orang. Riaan, mana nak tunjuk. Bukan riak ni pergi cerita ke orang, tak.
Dia kata, tahu tak, malam tadi saya sembahyang solat sunat 20 rakaat. Cerita dia, Masya Allah tu. Dia cerita pada orang. Orang pun tu, riak betul dia ni. Masya Allah. Kata kita, riak betul dia ni. Dia bukan riak. Itu kita panggil iklan. Iklan. Dia nak bagi tahu pada orang yang dia tu sembahyang, itu je. Riak dia kan gitu. Riak ni dia mempamerkan ibadatnya dalam senyap. Dalam senyap. Contohlah dia ni sembahyang, masuk masjid, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tengah tak ada orang. Sekali orang masuk, Allahu Akbar, dia naik. Dia perelokkan suatu kebaikan tadi kerana nak dipersembahkan kepada orang. Ni salah satu daripada titik tipu daya syaitan tadi terhadap kelakuan manusia. Masya-Allah. Bila ada penyakit riak, tapi riak daripada pandangan tasawuf Junaid Al-Baghdadi beza. Apa maksud riak pada Imam Junaid Al-Baghdadi? Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan meninggalkan suatu amal kerana takut dicakap riak, itulah riak. Meninggalkan suatu amal kerana takut dipanggil riak, itulah riak. Dan suatu amal yang dilakukan kerana lain daripada Allah, itu syirik. Masya-Allah. Sedangkan yang kita kata di sini, orang yang buat suatu amal kerana nak tunjuk pada orang, itu masih lagi riak. Tapi pada Imam Junaid Al-Baghdadi tak. Siapa yang buat amal kerana nak tunjuk pada orang, ada persembah kepada orang lain daripada Allah, itu syirik, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Pada Imam Junaid Al-Baghdadi apa? Siapa yang meninggalkan suatu amal kerana takut dipanggil riak, itulah riak. Mari kita pergi kuliah subuh pagi ni, Masya Allah tabar. Semalam kuliah subuh, hari ni ada kuliah subuh, hari-hari pergi kan orang kata kita riak pula, Masya Allah. Tak payah pergilah. Masya Allah. Marilah kita sembahyang apa ni? Selalu sangat sembahyang di masjid kan orang kata riak pula. Dia tinggalkan suatu perkara kerana takut dipanggil riak. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, itu riak. Masya Allah. Dia meninggalkan kerana elakkan riak, itulah riak. Insya-Allah tabarakallah. Sedangkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, riak itu ialah orang yang melakukan suatu pekerjaan yang mengharap pandangan manusia. Dia tak pun panggil orang, dia tak panggil, mari tengok saya sembahyang, tak. Tetapi dia buat selaku presentation, dia buat satu persembahan daripada ibadahnya tadi untuk dipertontonkan kepada sekalian manusia. Itu sebab Nabi SAW bila menyebutkan kepada para sahabat, ya ma'syaral muslimin, sekalian orang Islam, kata Nabi SAW, apa dia? La tusyrik billah, jangan kalian mensyirikkan Allah, yakni dengan satu apa pun. Tak boleh syirikkan Allah, yakni mengadakan sesuatu bandingan ataupun suatu perantaraan ataupun suatu persembahan lain daripada Allah Ta'ala. Awak persembahkan ibadah awak persembahkan kebaikan awak selain daripada Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini memang benar-benar berniat bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas. Dalam masa sama saya nak buat amal ni, nak tunjuk pada orang supaya orang boleh tengok. Macam kita kan, saya buat baik ni biar orang ambil, biar jadi contoh, kata dia. Masya Allah ta'ala. Ni sahabat cakap gitu, saya salat lillahi ta'ala, dalam masa sama saya nak orang tengok, kata Masya Allah. Turun surah Al-Kahfi ayat akhir, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang yarju, menuju ia, liqa'a rabbih, berharap untuk bertemu dengan Tuhannya. Apa yang dia kata? Wala tusyrik bihi ahada. Jangan dia mensyirikkan Allah dengan satu apa pun. Sebelum dia kata apa? Fi ibadati, dalam ibadat dia tak boleh dia syirik. Sedangkan dia sedang beribadat ni. Ibadah pun berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah buat ibadat boleh buat syirik lagi, masya-Allah. Dengan cara apa? Dengan nak pertontonkan ibadah dia, nak perlihatkan kelunakan dan keenakan daripada persembahan dia itu tadi. Ini yang dilarang. Bila ada datang sifat pertama namanya riya, dia akan disusuli dengan sifat yang kedua, apa namanya? Sum'ah. Datanglah penyakit kedua yang namanya sum'ah. Apa tu sum'ah? Kata asal daripada kalimat sama'ah. Tasrifnya sama'a yusami'u. Sami', iaitu mendengar. Bila dia dah buat baik, apa yang diharapkan ialah mendengar pujian daripada orang. Dah buat baiklah, dia nak dengar sum'ah. Atau bahasa moden kita sebut, apakah makna sum'ah? Sum'ah itu kita sebut sebagai populariti murahan. InsyaAllah. Dia nak orang sebut, orang bicara, tahu tak Tuan Haji tu gini. Betul. Dia nak orang cerita pasal kebaikan-kebaikan dia. Ni penyakit ni.
Dia penyakit kedua lepas riak, yang lepas tontonkan amal, dia nak orang puji dia selalu. Oh dia ni baik. Oh ustaz ni yang paling baik kat kawasan kita ni, masya-Allah. Tak ada orang, oh dia pun kembang dada, masya-Allah. Dia dadanya kata disebutkan sebagai apa? Iaitu sudrun amamin. Dadanya kembang umpama burung merpati. Dia sebutkan gitu, masya-Allah. Mendabik dia kembang seronok berjalan. As-sam'ah. Ini penyakit yang kedua datang. Bila dia kena penyakit kedua ni, dia kena dengan penyakit yang suka dipuji di orang, datanglah penyakit ketiga apa dia? Al-ujub. Ujub datang pula. Ujub ni penyakit apa? Kata asal ujub ini ialah ajaib. InsyaAllah. Ajaib. Ajaib tu pula bukan lagi bahasa Melayu. Walaupun orang kata, ajaib dia. Ajaib dia orang kata. Padahal itu kata pinjam daripada konsonan bahasa Arab, ajaib. Bahasa Melayu dipanggil apa? Pelik. Suatu benda yang pelik atau hairan. Itu dipanggil ajaib. Jadi apa maksud ujub? Dia merasa hairan terhadap dirinya dengan ibadahnya yang hebat. Ada belum? Oh dalam tempat ni aku seorang je ya, setiap kali datang sembahyang ni, sembahyang dapat tahajud 2 rakaat kat surau ni. Orang lain dah azan baru nak sampai. Subhanallah taala. Dia duk berasa apa nama, hatinya tu duk berasa dia lebih beribadah daripada orang lain. Jadi dalam hadis ni dia cerita apa dia? Ini penyakit yang ketiga sebelum datang penyakit keempat, namanya takabbur. Baik. Jadi bila sampai yang kedua ni, dia kata apa? Bahawasanya beliau merasa dirinya mempunyai suatu kelebihan. Ini hairan lah. Ujub tadi, dia nak datang penyakit ni. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu dia rasa bahawa dirinya mempunyai suatu kelebihan daripada para sahabat yang lain yang di bawahnya. Maknanya mungkin sahabat-sahabat yang baru ataupun sahabat yang apa nama, kasta kehidupan yang terendah daripada diri dia. Masya-Allah. Walaupun kita tak adalah kata zaman Nabi itu ada kasta, tapi kita nak ceritakan bahawa mungkin dulu Mus'ab bin Sa'ad ni anak orang kaya, dia bandingkan pula dengan orang miskin, tak tally dengan diri dia. Masya-Allah. Lalu Nabi SAW nak nyedarkan sahabat daripada terjerumus masuk ke dalam lembah ujub. Apa yang berlaku? Nabi SAW bersabda, hanya saja Allah menolong umat ini dengan doa orang-orang yang lemah, dengan solat mereka dan keikhlasan mereka. Ingatlah orang kaya hari ini tidak menjadi kaya anda jika tiada orang miskin. Kalau semua orang kaya, ada tak gelaran orang kaya tu martabat? Tak ada. Jadi naiknya martabat dia tu kerana ada orang yang di bawahnya, orang miskin tadi, insya-Allah. Tu sebab rezeki hari ni, kalau kita nak cerita apa yang dikatakan Nabi SAW, al-akhir rezeki barakah. Akhir rezeki tadi, makan yang terakhir itu semua berkat. Berkat belaka pada pengakhirannya tu tadi. Itu sebab diputuskan rezeki oleh Allah Ta'ala dengan barang yang tak bernilai. Disebutkan gitu. Sesungguhnya dipotong akan, atau di-cut, kita panggil apa? Dipotong lah, di-cut. Dicupak ataupun disekat rezeki itu tadi datang kepada seseorang dengan sebab pembadiran sesuatu yang tidak berharga. Apa maksud sesuatu tak berharga? Beras sebiji tak ada harga, saudara. Dia sekilo baru ada harga, saudara Allah Ta'ala. Masa sebiji yang tak ada harga tu yang kita plantingkan ataupun yang kita buat tak tahu, kata orang Perak buat nohin je. Alah sikit-sikit dalam pinggan tu apa dia sangat. Disebabkan yang satu tu tadilah rezeki banyak dipotong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara Allah Ta'ala. Tetapi siapa yang membantu kita dengan menghabiskan yang demikian rupa itu tadi? Orang-orang gila. Saudara sebutkan gitu, orang-orang gila yang duduk kutip makanan sebagainya. Itu sebab tak hairan kalau ada orang-orang gila ni martabatnya wali majzub di sisi Allah Ta'ala. Allah angkat mereka tu rapat dengan Allah Ta'ala. Mereka tak ada rasa kesihan, mereka tak ada rasa geli dan sebagainya. Mereka tolong perabaikan. Dengan sebab itu bala Allah Ta'ala tak turun. Allah tak menurunkan bala yang demikian rupa. Dia kenapa? Kerana ada bantu dari orang-orang yang menghabiskan sisa makanan tadi. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Itu pun kita makan. Disekat, dipotong rezeki kita. Ngapalah ekonomi kita tak baik ni? Kerana rakyatnya yang suka kepada pembadiran. Contoh, dalam bulan Ramadan. Ini bulan ibadat. Kita jangan cerita bulan biasa. Kita cerita Ramadan tu bulan ibadah. Setiap hari di dalam bulan Ramadan itu tadi berlaku pembadiran. Berapa banyak pembadiran yang berlaku dalam bulan Ramadan? Makanan yang boleh dimakan, makanan yang masih lagi kata elok, makanan je, kita tak cerita lain. Makanan yang dibuang dalam bulan Ramadan tidak kurang daripada 80 tan.
Sehari. Sehari, insya-Allah tabarakallah taala, insya-Allah. Jadi berapa banyak makanan yang dibazirkan oleh umat Islam, sedangkan Allah Taala menyebut inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya membazir itu adalah saudaranya syaitan. Itu sebab kata Nabi SAW, yang besar-besar diri, yang rasa diri hebat, yang rasa diri kaya, yang rasa diri yang tadi mulia, ingat kemuliaan kalian tadi, kehebatan kalian tadi ada sumbangan daripada orang susah. Dengan apa? Dengan doa mereka yang lemah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin. Dia berdoa tu. Itu salah satu di antara asbab terima doa di Allah Ta'ala, bila seseorang itu mendoakan saudaranya yang lain juga. Dia doakan. Jika dia mendoakan kebaikan kepada seseorang, apa kata malaikat dengan lafaz amin, wa anta kaman, wa anta bardu, kata malaikat, ya Allah perkenankanlah doanya dan berikan juga kepada dia. Apa maknanya kalau kita doa kebaikan untuk orang, malaikat kata bagi juga kat dia ya Allah, kerana doanya itu tadi atas dasar kebaikan, atas dasar kebaikan, insya-Allah. Itu sebab hanya senya, bila kata hanya senya, innama inna li taukid. Itu kalau kaedah nahwu situ, inna li taukid yansurullah. Kalau kita kata innama, sesungguhnya barang yansurullah, yang dibantu oleh Allah Ta'ala, hadhi umat, ke atas umat ini. Hari ni umat senang, hari ni umat damai, hari ni umat mendapat ketenangan. Kenapa? Bidha'ifaha, dek kerana lemahnya manusia tadi, dek kerana orang lemah tadi tu. Dengan doa mereka, pengharapan mereka, kalaulah semua orang kenyang, tak laku restoran, insya-Allah barakallah. Kalau semua orang kaya, insya-Allah barakallah taala, tak berniaga orang, insya-Allah. Dah semua kaya, siapa nak berniaga? Insya-Allah barakallah taala, insya-Allah. Kalaulah kata semua pula miskin, tak ada orang beli, insya-Allah barakallah taala, sebutkan gitu. Jadi Allah itu Maha Adil, menciptakan sesuatu sesuai dengan waktunya. Masya-Allah. Sesuai waktunya Allah Taala cipta benda tadi sebagai kesedaran bagi manusia. Antara satu budaya, minta maaf, ini bukan kita mengaibkan tak, tapi budaya yang pernah berlaku di suatu negara Arab yang kita kenali pada hari ini dengan kalimat Syariah, insya-Allah. Hari ini kita nampak kebencanaan yang berlaku di atas bumi Syariah. Dia ada satu tabiat orang Syariah ni, minta maaf Allah Taala rahmatullah sekalian. Orang Syariah ni satu tabiat dia makan tak habis. Makan tak pernah habis. Dia makan, dia akan tinggal dan dia kebuang. Makan tinggal. Kalau makan habis licin, disebut aib. Aib, memalukan. Lapar berbenar, kata dia, masya-Allah. Lapar benar, aib, kata dia, masya-Allah. Ini cerita pengalaman sahabat-sahabat kita yang mengaji di Syria lah, masya-Allah. Sebab dah jadi kebiasaan makan tinggal sikit, masya-Allah. Sedangkan orang Malaysia pula kalau makan berbaki, aib. Ini malu, makan. Tapi hari ini hilang dah budaya menegur tak. Tu sebab orang dulu ni dia negur menyebut kalimah aib, kan? Kalau budak buat benda aib, kita duk aib sebenarnya ada aib tu jangan buat aib, kata masya-Allah tabarakallah taala. Tapi sebab aib kita aib apa benda aib kita pun tak tahu, masya-Allah. Orang dulu nyebut aib, jangan buat macam tu, aib, masya-Allah tabarakallah taala, memalukan, benda ni malu, kata masya-Allah. Jadi bila hilang rasa malu pada umat, maka mereka akan melakukan sesuka hati mereka. Mereka akan buat apa-apa je. Mereka boleh keluar lelaki perempuan tanpa ada mahram. Bahkan minta maaf ayah dan ibu rahmatullah taala, apa yang berlaku pada hari ini sebagaimana dikatakan oleh qadi dalam sebuah negeri. Saya sebut negeri je lah, saya tak sebut negeri mana. Ada satu qadi nyebut, kalau berlaku tangkapan pada malam tahun baru, Valentine, malam Christmas, katalah kita dapat 10 pasangan. 10 pasangan. Kebiasaannya 8 tu ialah isteri orang. Subhanallah taala. Isteri orang. Maknanya bukan dia ditangkap dengan suami dia. Dia dah ada isteri, dah ada suami di rumah. Dia ditangkap dengan orang lain. Ini cerita. Kenapa? Bila hilang rasa malu. InsyaAllah. Bila hilang rasa malu, maka mereka akan lakukan sesuka hati mereka. InsyaAllah ta'ala. Tak ada istilah malu, tak apa nak malu. Kata InsyaAllah ta'ala. Itu sebab kita kena ada rasa malu. InsyaAllah ta'ala. Dan paling penting daripada hadis ni apa? Malu kita pada orang yang lemah. Orang lemah ni kita kena malu juga, InsyaAllah. Kerana dengan sebab doa-doa mereka, kita juga diangkat oleh Allah Ta'ala. Taib seterusnya. Kata yang kotor. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi la yulqi laha bala
yarfa'uhu biha darajah. Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min syaqati la yulqi laha bala yahwi biha fi jannah. Rawahul Ahmad wal Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang termasuk mendapat keridhaan Allah. Dia tidak menganggap bagi kalimat itu apa-apa. Akhirnya Allah tinggikan dia dengan sebab kalimat itu beberapa darajah. Dan sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan kalimat yang mendapat kemurkaan Allah, yang dia tidak menganggap apa-apa bagi ucapan itu. Akhirnya kalimat itu membawanya ke neraka Jahannam. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Bukhari. Masya-Allah. Ni kita kena banyak muhasabah ni. Kata dia, innal 'abdi, sesungguhnya ada seorang hamba. Ada seorang hamba yang mana la takallamu, tidaklah ia berkata bi kalimatin min ridwani, melainkan perkataan yang diucap tu perkataan yang Allah ridha pada dia. Perkataan disebut tu perkataan yang baik-baik, bila didengar oleh orang yang menjadi tenang. Bila perkataan tadi diungkapkan sesuai dengan tutur kata bahasa yang sangat baik, diberikan juga ganjaran oleh Allah SWT kepada dia dengan kebaikan, dengan lidahnya boleh cakap benda baik. Dan apa kata Nabi SAW? La yulqi laha bala. Bahkan dia ni tak ada niat pun nak nunjuk-nunjuk dia tu cakap baik. Dah memang kebiasaan dia cakap benda baik. Dia ungkap benda baik, tak mau cerita pasal orang. Dia tak nak ambil tahu ataupun dia tak nak menyebutkan perkataan-perkataan yang kurang beradab dalam suatu masyarakat. Insyaallah barakallahu taala. Maka ketika itu apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya yarfa'u biha darajat, Allah angkat derajat dia. Orang pandang dia mulia. Ada orang diberikan oleh Allah Ta'ala kekayaan, diberikan kepadanya kebahagiaan, namun tidak diberikan kepadanya darajah. Atau darajah apa? Iaitu keizzahan atau siqah, kehormatan daripada manusia kepada diri dia. Tak ada. Tapi ada orang tu dia miskin, ataupun orang tu tadi dia ni adalah orang yang kita sebut marhain dengan kalimat kita, masya-Allah nah. Dia sebut marhain, tetapi kerana tingginya nilai bahasa dan perkataan yang baik-baik yang diungkapkan, orang keliling dia jadi segan. Nak cakap benda yang tak elok dekat dia pun malu. Ini dia katakan begitu. Kebaik awak apa cakap macam tu? Ini orang lama ni, masya-Allah. Izzah, masya-Allah barakallahu taala anhu. Keseganan ataupun siqah, kehormatan yang Allah beri. Allah angkat darajatnya di mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dia dapat darajat, di akhirat pun dia dapat darajat. Dalam kalangan mana? Dalam orang yang mengatakan bi khair. Tu sebab Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum. Minta maaf, Nabi kata may yu'minu billah wal yaumil akhir fa aqulun khairan aw liyasmut. Liyasmut. Nabi kata apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, iaitu beriman dengan kembali kepada Allah Taala, aqulul khair, sebutlah perkataan yang baik-baik. Kalaulah dia tak boleh sebut perkataan baik-baik, aw liyasmut, maka baik dia diam. Lebih baik diam itu tadi daripada dia mengatakan satu. Kalau dia bercakap ni boleh jadi orang marah. Kalau dia bercakap ni boleh jadi orang akan terasa hati. Kalau dia bercakap nanti akan boleh berlaku perbalahan di antara dua orang. Maka auliyasmut, lebih baik dia diam, kata Nabi SAW. Jadi tuntutan Nabi sini apa? Aqulul khair, sebutlah perkataan yang baik-baik. Apa tu perkataan baik-baik? Perkataan yang bermanfaat. Apa maksud manfaat? Manfaat kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, an-nafi', manfaat itu ialah barang yang menambahkan takwamu pada Allah. Tambah takwa pada Allah. Dengar perkataan tadi tu, makin bertambah takwa pada Allah. Bukan perkataan yang diungkapkan itu tadi perkataan yang menambahkan kecintaan kepada keingkaran pada Allah Ta'ala. Kau orang ni akan dinaikkan darjah di sisi oleh Allah Ta'ala dengan sebab perkataan tadi. Bukan, ni belum buat amal lagi ni, buat perkataan je. Tetapi kata Nabi SAW, wa innal 'abdan la yatakallamu, tetapi ada pula hamba yang dia ni tak akan bercakap, melainkan kalau ada di mulut dia tu benda buruk aja. Man syakhatillah, perkataan dibenci di Allah Ta'ala. Beza ya, perkataan yang baik dengan nada yang baik. Ada orang nada dia keras tapi perkataan dia baik. Nada tu keras, masya-Allah. Tapi ada orang yang kadang-kadang nadanya lembut tapi bahasanya tajam. Dia punya bahasa tu
Kena kata orang, apa kata orang sekarang, deep, cup, terus kena. Maka ketika itu disebut sini bukan intonasi, tetapi bahasa yang diungkap, perkataan. La takallamu bi kalimatin, dengan kalimah itu tadi, min syakhatillah, menambahkan kemurkaan Allah. Yang mana dia tak berniat pun nak cakap, ataupun dia tak ada apa-apa tujuan pun cakap, itu dah jadi kebiasaan. Tak mana? Hari ini kita tengok ni buat perumpamaan. Saya bukan nak mengkritik sangat, tapi sudah keterlaluan. Dan bahasa tu kadang-kadang digunakan kepada beradik, kadang-kadang kat mak, kadang-kadang bapa. Dia dah biasa main game. Syukur tabarakallah taala. Main game malam cakap seorang-seorang. Kido doh tu apa dia? Bukan roti tak? Kedoh roti tu. Doh ni singkatan daripada kalimat bodoh tak? Dia kata, gimana doh? Dia suka bagaimana doh? Macam mana? Apa nama? Siapa doh? Dia kita panggil bahasa kita short form kan. Siapa macam Arab pun ada short form juga. Inggeris pun ada short form juga. Kalau Arab contohnya ma'alish gitu. Ma'alish dengan Arab ni arti kata minta maaf. Masyaallah, ma'alish. Tapi bahasa asal dia apa? Ma'alaika syai'an. Pendek jadi ma'alish. Masyaallah taala. Jadi penggunaan bahasa kadang-kadang carutan tu tadi. Carutan sama dengan kalimat ejaan atau perkataan-perkataan yang dulunya kalau kita cakap, mak kita cili mulut kita tu. Nak cerita kan, sepak mulut kita. Apa cakap macam tu? Tak boleh cakap macam tu. Tapi bila berlaku satu zaman kebebasan, manusia tu cakap perkataan tu jadi tutur bicara pada semua orang. Dah jadi biasa. Benda buruk yang hari-hari diungkapkan, dia jadi biasa. Subhanallah ta'ala. Kebiasaan yang didengar. Jadi itu sebab kata Nabi SAW, ini bukan kata biasa tak biasa, tapi perkataan tu man syakhatillah. Perkataan tu Allah tak suka, bukan orang tak suka. Alah ustaz, biasalah, minta maaf. Kadang-kadang ada orang guna sentimen negeri. Kami ni orang negeri ni biasa dah cakap macam ni. Masya-Allah taala. Dia sebut gitu, masya-Allah taala. Kami orang negeri ni memang cakap kasar, kata masya-Allah taala. Perkataan-perkataan kami ni carut tu jadi biasa. Dia bukan cerita biasa pada manusia, tapi adakah perkataan itu dibenci oleh Allah Taala? Kalau Allah benci perkataan tu, apa kata Nabi SAW? Yahwi biha fi jahannam. Yahwi biha fi jahannam. Maka masuklah ia ke dalam neraka jahanam dengan sebab kalimat yang diungkapkan. Hak ni tak buat dosa pun, dia ni buat baik aja, tapi mulutnya ya Allah yang amat. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, ada satu orang perempuan, cerita bab perempuan, ada satu orang perempuan, ibadatnya Masya Allah, sembahyang 5 waktu penuh, sembahyang malamnya kuat, sedekahnya banyak, infaknya banyak. Dia ini orang yang rajin bersedekah, tetapi dia menyakiti jirannya dengan lisannya. Masya Allah, dia sakiti jirannya dengan lisannya, dengan lidah dia. Ni sembahyang hebat ni. Oh ni makcik ni Masya Allah, ulang alik pergi masjid Nabi. Sedekah ni kalau pantang Nabi kata, kita ada infak saya, kata dia bagi infak. Masya Allah, barakallahu ta'ala. Keluar duit. Maka ditanya kepada Rasulullah, tetapi dia ni ada satu penyakit, dia suka nyakit jiran dia pakai lidah dia. Mulutnya tajam. Kau tu dah pergi masjid malas, kata nak nyakit hati jiran. Dia nyakiti hati jiran tadi dengan lidah dia. Mana dia ya Rasulullah? Rasulullah kata, hiya finnar, itu perempuan masuk neraka, kata Nabi SAW. Masuk neraka. Kata Nabi SAW, lelaki tadi, ya Rasulullah, ada pula seorang perempuan yang mana dia ini sembahyangnya cukup, tapi tak adalah lebih. Kalau 5 waktu, solat qabliyah ba'diyah aja sembahyang malam tak kuat sangat. Sedekahnya tak berapa banyak. Dia ni baik dengan jirannya, dia pernah bersedekah kepada jirannya sepotong keju, dan jirannya suka kepada dia. Di manakah dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia ni berada dalam syurga Allah. Sampai tahu tu, Masya Allah. Itu sebab ayat di Ibnu Rahmatullah Ta'ala, kadang-kadang seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab apa? Sebab lisannya, perkataannya yang baik-baik, ucapannya yang elok, maka ketika itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala ia ke dalam syurga. Tapi ada orang walaupun banyak ibadahnya, perkataannya caci maki orang, minta maaf. Hatta kepada para asatizah dan para da'i sekalipun, orang-orang yang berdakwah, duduk di meja ni, ini bukan satu authority untuk ini dapat duduk sini, boleh cakap macam-macam. Tak boleh.
Dia ada undang-undang, dia ada perkataan dia, ada ucapan nak sebutkan. Tu sebab dakwah ni dia bukan dengan cara pekik lolong. Tuan-tuan ni haram ni buat nak. Tak mahu dia macam tu, masya-Allah. Apa istilah dakwah? Dakwah itu da'a ila ta'am, menyeru orang makan. Menyeru orang makan macam mana kaedah dia? Takkan, "Pakcik, makan." Makan nasi ni. Ada macam tu menyeru orang makan, mana ada? Masya-Allah tabarakallah taala tu. "Pakcik, jemput makan pakcik." Masya-Allah. "Minta maaf lah kalau lebih garam, kurang gula sebagainya." Macam tu. Ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Jadi bukan di sini pula cerita tuan-tuan mengumpat orang, tak. Ini bukan tempat, dia bukan stage yang sesuai. Kalau hendak buat satu stage di luar daripada rumah Allah, malulah kita cerita jelek orang pada diri kita sendiri jelek. Nak cerita itu, masya-Allah tabarakallahu taala anha. Jadi itu sebab dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perempuan tadi dia ni masuk neraka. Ibadatnya banyak sekalipun, tapi dia masuk neraka Allah Taala sebab apa? Dengan sebab dia ini suka menyakiti hati jirannya dengan sebab lidahnya. Mulutnya cerita buruk-buruk pasal jirannya, masya-Allah tabarakallah. Dia menceritakan tentang perkataan-perkataan yang diungkapkan. Memang kadang-kadang perkataan ungkap tu betul dengan jiran sebelah, tetapi perkataan tu menyakitkan hati dia, ataupun perkataan itu tadi boleh menyinggung. Tu sebab nak bercakap ni, berfikir dahulu sebelum bercakap, bukan bercakap baru fikir. Kesilapan kadang-kadang udah bercakap orang sakit hati baru nak fikir, apa aku cakap salah ke? Udah cakap baru nak fikir. Yang benarnya dia fikir dahulu sebelum ia bercakap, supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Itu Nabi SAW peringatkan kepada kita dengan soalan daripada seorang laki-laki tadi, masya-Allah tabarakallah. Hadis itu kita dah baca dah yang dulu dah, tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan tentang seorang perempuan yang bersedekah dengan sebelah keju. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Tu tengah tu belik-belik ni, mana hadis dia, insya-Allah tabarakallah taala anhu. Sebab cerita tu memang ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan yang demikian rupa. Tak lain tak bukan itu sebagai peringatan kepada kita bahawa berhati-hati ketika mana kita mengucapkan kalimat, bila kita menuturkan bicara terhadap orang yang depan kita. Tu sebab kena buat baik. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufin syai'an walau talqa akhuka biwajhi talqi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walau sekecil apapun. Walaupun kamu berpagi-pagi dengan bermanis muka kepada saudaramu. Pagi-pagi kita senyum manis muka dengan orang pun sudah menjadi kebaikan, sudah menjadi suatu tanggungan bagi kita untuk mendapat ridha Allah Ta'ala. Apatah lagi dengan mengucapkan perkataan yang baik-baik. Kalau kita ucap perkataan yang baik lagi di sisi orang, ataupun disebutkan dengan perkataan tadi, tak ada niat pun nak cakap baik. Bukanlah saya cakap baik kerana nak dipanggil sebagai alim, bukan cakap baik kerana supaya orang tengok saya ni baik, tak. Tetapi bercakap itu kerana menjadikan ia sebagai satu kelaziman dan adab, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkatkan martabat di sisinya. Tu masya-Allah tabarakallah taala anhu. Ayat Ibu rahmatullah taala. Ini hadis yang ke-164, iaitu jangan bercakap benda yang kotor. Jadi ayat Ibu rahmatullah taala ini tak lain tak bukan merupakan pengajaran pada kita yang berada di zaman, atau kita sebutkan zamanul fatan, zaman-zaman fitnah, zaman-zaman yang boleh, zaman-zaman yang mencengkam jiwa dan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi apa saja benda yang baik dapat kita pungut bagi perhabis. Itu dia. Walaupun perkataan baik, kita pungut juga. Senyum juga, masya-Allah. Kerana kita tak tahu di antara banyaknya amalan yang kita buat ni, yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi hadis yang seterusnya, bersedekah walaupun dengan kurma. Bersedekah walaupun dengan kurma. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Okey, sila apa? Ya. Gila. Oh, perkataan gila-gila tu. Masya-Allah. Besar gila tu, masya-Allah. Kata ni masya-Allah. Sebab perkataan tu dia jadi doa.
perkataan tu jadi doa. Jadi macam mana itu sebab kita sebut hari ni, kadang-kadang keburukan ataupun kejelekan yang dibiasakan pada telinga orang biasa, tapi kalimat tu tak disuka oleh Allah Taala. Khawatir dengan kalimat yang terbiasa ni tadi akan menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah Taala. Itu kita takut tadi. Sebab Nabi kata innal 'abdun liyatakallamu bi kalimatin min syahati ila Allah. Dia mengucapkan satu perkataan yang perkataan tak suka di Allah Taala. Allah dah kata jangan sebut perkataan begini-begini, dan dia ungkapkan hingga perkataan tu jadi kebiasaan. Itulah yang kita khawatir, perkataan tu tadi akan jadi sebab terkumpulnya suatu sebab untuk kita masuk dalam neraka Allah Taala. Masya-Allah. Tu sebab cerita tadi saya cakap tu pada hadis yang ke-29. Cerita saya cakap tu tadi, apa kata dia? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, muka surat 24, sesungguhnya ada seorang wanita banyak melakukan salat, rajin bersedekah dan selalu berpuasa, namun dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi SAW bersabda, wanita itu di dalam neraka. Dia berkata lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita sedikit puasa dan salatnya, dan hanya dia bersedekah dengan sepotong keju, dan dia tidak menyakiti tetangganya. Nabi SAW bersabda, wanita itu penghuni syurga. Ini jelas dalam ni bagi tahu. Dia bukan kata alah biasalah, dia tu mulut je jahat, hatinya baik, kata masya-Allah. Tak ada istilah macam tu. Tak ada. Janganlah pandai-pandai nak tahu dia tu mulut je jahat, hati tu baik, usahlah kamu hukum dia, kata masya-Allah taala. Tak ada. Kerana sesuatu yang terzahir daripada mulut itu datang daripada hati. Masya-Allah taala. Ini bukan saya sebut, ini ulama sebut dalam kitab-kitab mereka. Jadi itu sebab perkataan tu, sebab Sayyidina Abu Bakar datang pada Rasulullah, minta wasiat daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya minta wasiat daripada Tuhan, berilah satu pengajaran pada saya, apa yang patut saya buat. Nabi pegang lidah, lalu Nabi kata, ya Abu Bakar ihfazi, ya Abu Bakar pelihara benda ni. Sebab banyak daripada umatku masuk dalam neraka dengan sebab ini, lidah. Dia pegang Abu Bakar ni, benda ni kena jaga Abu Bakar. Lidah ni. Kadang perkataan daripada inilah yang menyebabkan seorang tu masuk neraka. Baik macam mana pun, hebat besar baku durian macam mana pun dia serban, ridak dia keliling badan sekalipun, tetapi kalaulah perkataannya itu perkataan yang tak baik, perkataan dia buat itu boleh menyakiti orang. Kadang-kadang ada orang, dia kadang-kadang nak cerita benda baik, dia sebar pada orang dengan penuh kebanggaan, maka ketika itu dia tak sedar ada ataupun pendengar-pendengar yang sedang disakiti. Masya-Allah taala. Dia beza pula, kadang kita ceramah ni orang tak sembahyang masuk neraka tuan-tuan, sakit hati. Itu tak boleh lah. Iaitu peringatan, fanzuru, kata Nabi, beri peringatan. Masya-Allah, peringatan dengan mengata orang tak serupa. Masya-Allah taala. Cuma dia terasa, aku tak, ustaz ni cakap aku ni tak ada, ni umum. Masya-Allah taala dia bukan khusus. Masya-Allah. Jadi hati-hati kita dengan menutur perkataan. Walaupun perkataan tu dah biasa, kadang-kadang saya ingat macam mana guru saya, Fadilatul Ustaz Muhaddir bin Haji Jul, saya ingat lagi apa dia cakap dengan kami. Ana Ustaz Ridha dia cakap, ana dah janji dengan orang rumah, kami tak akan cakap perkataan BODOH, kata dia, insyaAllah BODOH. Saya pun ngeja lah. Dia bila dia ngeja, kita pun bodoh. Okey. Itu saya tak boleh sebut Ustaz Ridwan. Kalau saya sebut nanti saya kena bayar dekat orang rumah. Kami dah buat deal dah. Siapa sebut kena bayar, insya-Allah taala. Jadi kan kadang-kadang kita kadang di masjid ni soleh dia warak, macam dalam kereta orang break bodoh betul lah orang ni. Kita marah tu terkeluar bercakap begitu, minta maaf. Ini buat contoh. Kata Ustaz Muhammad, kami dah buat undang-undang law in my family, kata dalam keluarga saya kami tak boleh sebut perkataan. Jadi kadang-kadang perkataan tu dah jadi terbiasa, tapi dengan sebab ada bantuan isteri ke anak-anak ke sebagai cemeti ataupun cabuk yang akan memukul kita supaya tak cakap benda tadi. Saudara taala. Kadang supaya kita ada rasa malu. Nak sebut perkataan ada rasa malu, nak sebut depan isteri malu, nak sebut depan anak malu. Kadang-kadang terbawa pada anak-anak sebab mak bapak sendiri. Dalam kereta maki, kadang ini anak di belakang tu sebagai pendengar yang merakam. Dia bukan dengar masuk kiri kanan, dia dengar dan rakam. Oh, bapak aku cakap macam ni. And then the more datang satu masa, the future nanti datang masa depan, nanti dia buat macam tu juga.
What you give, you get you get back. Apa yang awak bagi, awak akan dapat balik. Itulah dia. Jadi macam mana cara dengan kehidupan kita hari nak membudayakan bahasa. Sekolah, saya percaya di sini kata-kata ada juga bekas cikgu sekolah dan sebagainya. Tiap-tiap pagi kalau pergi sekolah tu habis lagu negeri, habis lagu negaraku, lagu negeri, lagu bahasa budaya bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Itu semua gitu. Tapi bagaimana pembudayaan tu kadang-kadang di sekolah pun cikgu cakap perkataan yang buruk-buruk. Saudara-Allah Ta'ala. Itu sebab kadang-kadang kita nak menerap nilai-nilai mun ini bermula dengan kita dulu sebelum kita buat pada orang. Kita dulu. Kita duk suruh orang cakap baik, kita tak cakap baik, tak boleh. Kita sebagai pencetus, kita panggil pencetus kepada berlakunya fenomena perkataan-perkataan baik ni. So, mudah-mudahan dengan sebab kita berkata benda baik, orang lain segan nak cakap benda buruk depan kita. Tu kita harap macam tu. Wallahu taala alam. Nanti kita akan sambung lagi hadis pada siri akan datang, iaitu berkaitan bersedekah dengan sebelah kurma. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan kiranya tak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan para ulama, saya mohon maaf dan mohonlah ditegur diri saya ini dengan teguran bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.